Esok dan lusa. Atau. Yes, betul. Salah Nombor 3 salah. Ibu sedang memasak lalu ayah membaca surat khabar. Betul. Lalu Salah. seorang kan. Seorang dia buat kerja satu dan selepas itu dia buat kerja lain. Manakala. Manakala. Yes, betul. So, nombor 1 dan 2 A ya. Okey, nombor 2 jawapan dia A. Okey. Tengok ni. Peribahasa. Okey, cuba start. 2 minit. Dah siap? Stop. Boleh jawapan? Habis. Okey, nombor 1 apa jawapan dia? Mereka sentiasa bermufakat dan saling bekerjasama dalam apa-apa jua keadaan. Keadaan ini seperti peribahasa yang berikut kecuali. Maksudnya dia bekerjasama lah. So, kita akan cari peribahasa yang bekerjasama. Jawapan dia A, B, C, D. Yang mana? A ya, cikgu. Kecuali. Maksudnya bukan peribahasa bekerjasama. C. Berat sama dipikul, ringan sama dia kerjasama kan? Cikgu B. D. Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Maksudnya kalau you ikut hati sendiri, buat kerja ikut hati, maksudnya ikut kamu saja. So salah lah jawapan dia donkey. Sebab you kena faham kecuali bukannya yang menunjukkan muafakat, tetapi dia kata semua itu 3 adalah peribahasa bekerjasama. Hanya satu saja yang bukan peribahasa bekerjasama. So jawapan dia adalah donkey D Okey, nombor 2. Sikap Luqman yang suka membantu orang itu sama seperti ibu dan bapaknya. Keadaan ini seperti peribahasa yang berikut kecuali. Maksudnya dia perangai anak tu sama dengan perangai bapa. Apa jawapan dia? Bapa borek anak rintik betul. Bapa borek anak rintik betul. Betul. Lain padang, lain belalang. Betul. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Betul. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Salah. Mengapa salah ni? Tak tahu macam mana explain. Apa maksud dia? Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Maksud dia. Maksud dia apa dia? Maksud dia kalau bukan kepada anaknya, siapa lagi benda macam tu. So sebenarnya jawapan dia adalah boy. Lain padang, lain belalang. Okay? Bukannya D tau. Lain padang, lain belalang. Maksudnya kalau perangai tu tak ke anak dia, nak kepada siapa? Jawapan D. So betul lah sebab perangai dia sama dengan bapa dia. So B, lain padang, lain belalang. Maksudnya lain tempat orang tu berlainan perangai macam tu. Jawapan untuk masuk pada B. So D tu betul.
A, C, D adalah peribahasa anak sama dengan ibu bapa dan B bukan. So jawapan dia adalah B sebab kecuali kan. Okey, nombor 3. Pemuda itu memikul beberapa guni beras sambil tersenyum. Peribahasa yang sesuai untuk situasi ini ialah ala bisa B. tegan biasa. Macam B. betul je. Ha? Boy. Donkey lah. Donkey lah. Boy salah lah. Donkey lah cikgu. Donkey. Donkey hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Maksudnya, kalau dia nak kerja betul-betul dia kena usaha lah. Maksudnya dia usaha lah tu. Dia sebenarnya jawapan nombor 3 kadang dia macam tak jelas tau. Dia macam A pun betul juga. Alah bisa tegan biasa. Maksudnya dia selalu buat kerja tu setiap hari. So dia dah biasa dah angkat guni. Tapi nombor 3 saya carry dulu macam betul tau. Yang nombor 3 ni macam A macam betul juga. Tapi jawapan dekat buku macam donkey. Dapat nanti saya continue again. Dan carry dulu yang tu. Okey, lihat soalan pemahaman teks. Okey, baca dulu. Baca bahan yang diberikan dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, cikgu nak bagi tahu sebenarnya dalam peperiksaan PT3 you tak ada lagi soalan yang macam satu saja dan you jawab saja itu macam saya selalu bagi pada kamu tu sebab kalau tingkatan 1 maybe boleh lah untuk pengenalan. Tapi sebenarnya kalau kamu masuk tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 nanti soalan yang standard adalah soalan macam ni lah, dia ambil 2 rangkap daripada sajak dan kemudian dia ambil 1 petikan daripada berita. So mereka jadikan bahan 1 dan bahan 2. Okey, nampak tak? Ada yang jelas tak? Halo. Iwan, Bambi tu jelas tak? Jelas. Okey, maksudnya dia mungkin tak ambil semua sajak. Contohnya kita baca sajak ku ingin berterima kasih kan. Okey, dia tak akan ambil 6 atau 7 rangkap. Semua rangkap masukkan lepas tu jawab soalan bawah. Tak. Sebenarnya soalan macam ni yang betul untuk PT3. Dia ambil 2 rangkap saja. Lepas tu dia compare dengan satu bahan satu perenggan berita. So dia akan buat perbandingan antara bahan 1 dan bahan 2. So murid dia kena baca tau bahan 1 dan bahan 2. Okey, sebenarnya murid tak perlu pun kamu ada buku nota nota bentuk ke maksud ke ada tu bagus tapi sebenarnya kalau kamu faham sendiri pemahaman tentang sajak tentang apa sajak itu yang memberikan pengajaran, mengalihkan nilai itu sangat penting sebab yang tu lah nak compare antara bahan 1 dan bahan 2. Inilah soalan yang kamu akan hadapi pada tahun hadapan. So hari ni saya bawa satu soalan. Saya pilih satu soalan untuk kamu. Ya, baca. Saya bagi masa 1 minit untuk baca bahan 1 dan bahan 2.小红不是很好玩的东西，可以不要玩吗？他妈的开这种歌，让咱俩全部说下来了，这样子的。Saya cakap, Ya Hong, you kalau you nak jadi DJ lagu orang mati ke you kena kena pergi channel lain Ya Hong. Apa itu? Okey dah Ada yang baca tak?
Okey, dah Okey, kita sambung Okey. Bahan satu adalah 2 rangkap daripada pantun Ku Ingin Berterima Kasih yang kita pernah belajar dah. Okey, tentang terima kasih kepada tanah yang memberikan rezeki kepada tani, dan terima kasih kepada laut yang memberikan ikan-ikan dan membebaskan kemiskinan kepada nelayan tua di pondok. Okey, manakala bahan 2 pula dia menceritakan tentang pembalakan secara haram, okey, yang menyebabkan orang asli yang tinggal di hutan itu tiada dapat mencari makanan daripada hasil hutan, sebab orang asli memang dia orang bukan masyarakat bandar boleh makan Starbucks lah apalah. Siapa tahu hari tu yang suruh saya order Starbucks. Okey, ya, di live mereka hanya mencari buah-buah, okey, pisang-pisang hutan saja Okey, nyatakan nilai yang terdapat dalam bahan satu. Nilai apa? Nilai apa kelas? Berterima kasih. Berterima kasih. Okey, boleh. Berterima kasih. Boleh juga. Betul. Lagi? Terima kasih pada siapa kelas? Okey, terima kasih pada siapa? Kepada tanah, betul tak? Okey, terima kasih kepada tanah kerana ataupun terima kasih kepada Tuhan kerana mencipta bumi yang penuh dengan hasil rezeki. Okey, nilai apa lagi kelas? Nilai kesyukuran. Sebenarnya nilai yang terdapat dalam bahasa satu ialah nilai kesyukuran. Okey, nilai kesyukuran. Titik. Okey, nanti kalau kamu buat jawapan nanti yang ni tampan dalam buku pemahaman. Okey, yang tadi soalan nombor 1 dan muka surat 1, muka surat 2 itu yang saya bagi tadi, kamu tampan dalam tata bahasa. Yang ni untuk pemahaman Okey. Kalau Cikgu, tanpa di tata bahasa penulisan atau komsas tata bahasa. Okey, 1 muka surat 1 dan 2 tampan di buku tata bahasa. Yang ni tampan dalam buku penulisan. Oh, okey. Alright. Cikgu, Sebab dia kamu tulis itu, kamu send di Google Classroom. Nanti saya akan send Google Classroom. Tak perlu you nak tak payah nak tulis yang panjang-panjang. Okey, nanti you print, lepas tu tulis jawapan saja Okey. Bayar short form lah, tulis full lah. Okey, nilai yang terdapat dalam bahan satu ialah nilai kesyukuran Okey, titik. Contohnya, kita harus bersyukur Kita harus bersyukur kerana Tuhan telah... Boleh ikut tak? Yang lain boleh ikut tak? Okey, kita perlu bersyukur kerana Tuhan telah mencipta bumi. Okey, boleh mencipta bumi. Kamu boleh short form lah sikit-sikit. Nanti tulis phone. Dengan hasil petani yang menjadi sumber rezeki. Okey, dengan hasil petani yang menjadi sumber rezeki. Okey. Dan kepada para petani dan ikan merupakan sumber rezeki kepada nelayan. Dan ikan merupakan sumber rezeki kepada nelayan.
Okey. Dan nilai yang kedua adalah nilai berterima kasih pun boleh tadi. Tapi kat sini saya bagi nilai kerajinan. Okey, iaitu sikap rajin. Selain itu nilai kerajinan iaitu sikap rajin petani dan nelayan mencari sumber rezeki untuk menyara kehidupan. Okey, untuk menyara kehidupan. Dapat? Dapat tak? Okey. Nombor 2 nah. Apa pengajaran yang okey, boleh sana. Repeat yang mana? Nilai kedua selain itu ialah nilai kerajinan. Okey. Titik. Contohnya sikap rajin petani dan nelayan mencari sumber rezeki untuk menyara kehidupan. Okey, 2 nilai ya. Okey. Sebab dia tanya bahan untuk menyara kehidupan. Okey, untuk menyara kehidupan. Okey, nombor 2. Apakah pengajaran yang dapat diperoleh daripada bahan 1 dan bahan 2? Pengajaran. Okey, macam cikgu kata, pengajaran tu kena letak apa depan? Kita mestilah, kita haruslah. Kita mestilah, kita haruslah, kita Kita hendak. patutlah. Kita patutlah. Semua itu wajib. Kalau nilai, mesti ada nilai di depan. Okey. Sama juga. Pengajaran yang dapat diperoleh dari bahan 1 dan bahan 2 ialah apa dia? Kita mestilah bersyukur dengan sumber rezeki yang dicipta oleh Tuhan. Okey. Kita mestilah bersyukur dengan sumber rezeki yang dicipta oleh Tuhan. Titik. Okey? Boleh? Boleh tak? Ada dapat? Boleh, boleh. Okey, contohnya tanah yang subur, laut yang mempunyai banyak sumber ikan. Okey, contohnya tanah yang subur dan laut yang mempunyai banyak sumber ikan. Okey, di samping itu kita perlulah bertanggungjawab menjaga alam semula jadi agar tidak diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara haram. Okey. Tengok soalan kebat Okey, nombor 3. Okey, sejak akhir-akhir ini, aktiviti pembalakan haram semakin berleluasa di negara kita. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk membanteras pembalakan haram ini? Okey, macam mana kita nak banteras pembalakan haram? Boleh jawab? Bagaimana kita nak banteras pembalakan haram?
cara untuk membanteras pembalakan haram ialah membuat aduan atau laporan kepada pihak berkuasa. Okey, titik. Selain itu, kerajaan perlu memantau dan menguatkuasakan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat. Okey. Dapat? Dapat tak? Repeat tang mana tu? Menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat. Okey, selain itu kerajaan perlu memantau. Dah kan? Kita bagi sampai mana? Menguatkan kuasakan undang-undang yang lebih ketat dah kan? Okey, selain itu tadi cikgu, okey, pening dah saya. Okey, saya buat sekali lagi nah. Okey, pada pendapat saya, cara untuk membanteras pembalakan haram ini ialah buat aduan atau laporan kepada pihak berkuasa. Titik. Selain itu, kerajaan perlu memantau dan menguatkuasakan undang-undang agar lebih ketat lagi. Okey, akhir sekali. Okey, pihak kerajaan perlu menganjurkan kempen Cintailah Bumi Kita. Okey, kempen Cintailah Bumi Kita melalui sekolah atau melalui media massa. Okey, melalui sekolah atau media massa. Okey, boleh? Boleh? Dapat tak? Dapat? Cikgu, Hmm? selain itu apa? Selain itu maksudnya saya bagi 3 jawapan tau. Maksudnya yang nombor 2 kah? Kerajaan perlu memantau dan menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat lagi. Okey, Okey, boleh nak? terima kasih cikgu. Okay. Alright. So, semua dah dapat. So, that's it nah. Saya akan upload pada hari ni. So, you buat hari ni lah dekat Google. Nanti Google Classroom, you print dan you buat jawapan. Boleh nak? 1B2 ada dapat tak? 1B2. Lim ada dah Lim? Lilim. Lilim ada kan? Jiheng mana? Lilim Jiheng. Okey. Tak apa. Apa lagi nama? Hongkiat mana Hongkiat? Hongkiat ada main tak? Okay. Alright. So, saya akan stop. Dian ada? Dian ada. Okay. Okay, 1A1 dengan 1B2. Okay, so kita akan jumpa esok. Saya akan upload bahan tadi di dalam Google. So, you ambil, you print. Lepas tu, you... Cikgu, esok pukul berapa? Esok nanti saya akan bagi tahu dekat WeChat. Okay? Okey. Kerana cikgu kamu beritahu kita ada itu masa untuk ready. Jika kita ada apa-apa mau buat. Selalunya pengetua dah bagi tahu sebelum 17 hari bulan, kita juga ada dalam tu kan.
Cikgu Hasri ada share tak? Tak tahu. Ya, okey. Sebenarnya kalau ikut, Kita cikgu kita tak ada itu cikgu Hasri punya pasal WeChat pun you atau tak WhatsApp invite kan? you punya guru kelas. Okey, sebenarnya guru tingkatan dia perlu share. Okey, pasal 1B2 saya nampak sebenarnya 1A1 dia juga tak tahu. Mungkin 1B2 saya tahu, nampak Pontiaw dah share. Sebenarnya jadual waktu dia sebenarnya kena ikut waktu yang kita belajar dalam kelas. So macam tadi saya nak buat pukul 2 hingga 3 yang 1A1. You kata ramai yang tuition. Sebenarnya 2 hingga 3 1A1. 3 hingga 4 1B2. Okey, sebenarnya ikut waktu yang kita mengajar dalam kelas. Pengetua dah cakap, dia tak boleh spesifik you nak waktu ni, you nak waktu tu. So dia tak akan kelam kabut sebenarnya. Macam esok, mestilah saya nak mula dengan pukul 2 dan 3 1A1, betul tak? Pukul 2 hingga 3. So macam ni esok 1B2. Okey, esok 1B2 saya tak ada kelas dengan 1B2 kan esok kan. So 1B2 hari apa saya ada kelas. So macam ni Kabut. Okey, saya akan buat 3 jam dalam seminggu. So hari ni lebih kurang 1 jam lah sebab saya akan lagi upload dalam Google Classroom. Okey, 15 minit lagi you lebih kurang 10 minit you boleh buat latihan. Okey, so macam ni esok 1B2 tak ada kelas dengan saya. 1B2 kan tak ada kelas. So kita akan buat Google Classroom pukul 2 hingga 3 boleh. Ada tuition tak? Ada orang tuition tak esok pukul 2 hingga 3? Ada tak? Kalau tak ada, saya nak on pukul 2 sampai pukul 3. Join kelas tau. 1A1 dengan 1... Dah? Tak ada. Dah. So tomorrow 1A1 dengan 1B2 also join this class dan gunakan password ni, kod ni. So esok saya bagi pukul 2 ke 3 lah. Hari Rabu stop. Hari Rabu tak ada Google Meet tau. Then kita akan buat Khamis dengan Jumaat pula. Khamis saja. Jumaat stop. So Google Meet buat masa sekarang Isnin, Selasa dan Khamis. Boleh? Hello? Faham Boleh Faham. Boleh. Okay, so macam ni Hari Isnin 3 hingga 4. Isnin kan sebab saya ada tuition hari Isnin. Tuition pukul 2 sampai 2.30 kan. So Isnin 3 sampai 4. Selasa 2 sampai 3 dan Khamis 2 sampai 3. Boleh? Siapa ada masalah tentang jadual waktu? Boleh Boleh? Okey. Kalau boleh, so itu saja. Okey, saya akan join kelas 1A1 dengan 1B2. Bye bye cikgu, bye bye. Okay, bye-bye Again. Cikgu actually jika tak mau join kelas pun okay actually. Why you tak mau join kelas pula April? Tak apa. You nak pergi mana? Tak apa. Tahun depan you jumpa saya lagi tau. Oh. Okay Okay, bye. Okay, bye.